Okey, Mariam. Jalan sekarang. Gila-gila sikit. Ni video, kau kena gerak-gerak. Okay. Selamat datang ke Sabarlah. Sial. Kau faham tak? Cut semua tu, start semua tu. Kau faham tak? Start. Selamat datang ke Festival Hari Raya Nasha. Terima kasih. Kau datang dari Penang. Yes. Penang pula. Sebuah kota yang kaya dengan kebudayaan hybrid Ya. dan sinkretik, kata Isan. Melihat kepada nama anda yang cool dan hybrid, apa agaknya sejarah pada nama yang begitu sinkretik? Nama saya Nasha. Nama Nasha. saya Nasha. Saya Rodzeli Kau tu bapa saya. He's a Chinese convert. Ya, Okay. dia. So you memang asal orang Penang ke macam? My dad asal daripada Penang, tapi my mum daripada Taiping, Perak. Yeah, Okay. so, So memang you grew up in Penang. I grew up in Penang, but I was born in Taiping. Oh, okay. So your early education. My early education, Bahasa Melayu. Pendidikan awal pendidikan awal saya sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi di Penang. Penang. Degree dengan master saya di USM Penang dan PhD saya di University of Peshawar, Pakistan. Shah Pakistan. Okay. Ya. Okay. So ni nak tanya, betul ke Penang lagi cool daripada KL? Well, daripada segi infrastruktur tak, tapi daripada segi budaya, makanan ya. Betul kan? Ya. Okay, so kita berbalik pada perkara yang lebih serius, Nasha. Di dunia era cyber dan social media, semua melihat ke arah masa depan yang futuristik. So, kenapa sejarah? Kenapa ia perlu diperbahaskan? Okey, kita kena tahu nombor satu, yang kajian sejarah sentiasa berubah. Setiap kali kita ada penemuan baru, dia akan membawa perubahan kepada tafsiran kita mengenai sejarah. Ya. Contohnya, sebelum penemuan tapak Sungai Batu di Lembah Bujang, kita percaya yang sejarah Lembah Bujang kemungkinan bermula dalam kurun keempat Masihi. Tapi dengan penemuan baru, kita dah percaya untuk tukar pentarikan tapak Lembah Bujang ke kurun kedua sebelum Masihi. Jadi, Okay. sejarah perlu terus dibahaskan dengan penemuan arkeologi yang baru. Ya, bila ada penemuan baru, tafsiran akan berubah. Dan yang ini akan menentukan lagi sejarah nasional negara kita. Kita akan memberi identiti baru kepada negara kita lagi. Okay. So nak cakap pasal historiografi dan fungsi-fungsi cendekiawan atau sejarawan di Malaysia, apakah kita berisiko untuk menggunakan prejudis contemporary dan memancarkan kepada sejarah yang diolah itu dan sekaligus membentuk naratif yang mungkin mengikut kepentingan masyarakat tertentu? Kita kena faham ya, untuk kita membuat satu-satu pembahasan tentang sejarah, pembahasan kita dilakukan berdasarkan kepada bukti. Pembahasan yang kita lakukan berdasarkan kepada rekod-rekod sejarah dan data-data arkeologi. Tapi data-data arkeologi itu perlu ditafsir. Dan pentafsiran data arkeologi memberi ruang untuk satu-satu sarjana tu bercakap dari pelbagai aspek. Prejudis adalah satu perkara yang tak dapat dielakkan dalam sejarah, sebab setiap seorang sarjana tu akan pilih mana-mana pendekatan yang dirasakan sesuai. Dan pada pandangan saya, prejudis tu bagus sebab kita dapat menyediakan tafsiran daripada pelbagai aspek dan terserah kepada pembaca untuk menilai yang mana paling bagus sekali. Jadi kalau kita membuat tafsiran daripada pelbagai aspek, jadi orang dapat membaca dan boleh memberi penilaian daripada semua perspektif sejarah kita. Ya. Alright. Kalau kita guna apa yang Nasha cakap tadi dan kita pancarkan teori Marx ke dalam benda tu, so kita akan baca sejarah sebagai pergerakan perang kelas. Ya. So metodologi rangkian pula mungkin akan berpihak pada sejarah bangsawan, sebab komitmennya pada bahan yang bertulis, arkeologi dan sebagainya. So di sini adakah semua sejarah ialah kisah yang tidak lengkap dan dibebani oleh bias sejarawan itu? Okey, ni semua bergantung kepada period mana yang kita sedang mengkaji. Untuk zaman kolonial, kita tahu yang wujud banyak dokumen-dokumen. Jadi untuk zaman tu kita tak ada masalah dalam membuat pentafsiran. Tapi untuk kajian sejarah pada zaman yang saya kaji,
iaitu zaman sebelum kedatangan Islam, data-data yang ada tu adalah amat sikit. Jadi yang ni memberi ruang kepada pelbagai bentuk tafsiran mengenai sejarah. Jadi salah satu bentuk tafsiran tu adalah dari segi tafsiran Marx Lenin yang mungkin dapat memberi satu pandangan alternatif tentang sejarah kita. Tak ada betul dan salah dalam tafsiran tu. Okey. Setiap pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya, dan bila kita sarjana yang berbeza memberi pandangan yang berbeza, itu adalah bagus untuk masyarakat kat luar sana baca dan menilai sendiri yang mana yang dirasakan sesuai. Okey, so pembacaan tu berpihak pada masyarakat tu Ya, sendiri ya. lah. Okey. Okey, so kita nak cakap pasal budaya pop dalam sejarah. Ya. Okey, Malaysia kini ada kebangkitan sejarawan yang amatur yang sangat berpengaruh dalam budaya pop. Ya. Apakah kesan-kesan blok-blok sejarah ini kepada kesedaran awam tentang sejarah? Okey. Kita kena tahu ya, pada zaman sekarang ni banyak golongan muda kalau nak cari maklumat mereka akan terus Google. Tak ada lagi yang akan ke library ya. Ya. Dan sebenarnya penulis-penulis sejarah pop seperti mana yang awak nyatakan sebelum ni adalah amat penting. Sebenarnya mereka adalah satu-satunya sumber yang akan dicari oleh golongan muda sekarang. Tetapi kena ingat, walaupun usaha mereka tu sangat bagus, tapi kena ingat satu benda. Beban dan tanggungjawab untuk memberikan sejarah yang betul terletak pada mereka sekarang ni. Ya. Jadi mereka bertanggungjawab untuk mencari data yang betul dan memberi tafsiran yang betul kepada sejarah, kerana kebanyakan orang akan percaya apa yang dia orang tulis. Ya. So para blogger ni perlu bagi perhatian terhadap perkara ni. Sebelum mereka menulis sejarah, mereka perlu buat homework yang lebih, perlu buat pembacaan yang lebih. Ya. Jangan tulis sejarah ikut suka hati je. Sebagai seorang yang menguasai bahasa Sanskrit, okey, kedudukan bahasa tersebut dalam sejarah kebudayaan rantau ini tidak dinafikan. Tapi bagaimana penguasaan bahasa Sanskrit membawa kepada penemuan yang baru yang membawa pemahaman yang lebih kaya mungkin? Okey. Berkenaan kajian tentang bahasa Sanskrit ya, PhD saya adalah tentang prasasti Sanskrit yang ditemui di Pakistan dan Afghanistan. Okey. Dan bahasa Sanskrit yang saya kaji, yang saya khusus adalah bukan bahasa Sanskrit sastra, tapi bahasa pseudo Sanskrit, iaitu bahasa Sanskrit pasar. Ya, bahasa corrupted Sanskrit. Jadi iaitu adalah bidang pengkhususan saya. Untuk kes di Semenanjung Tanah Melayu dan juga di Pulau Sumatera juga, kita ada menemui sejumlah prasasti bahasa Sanskrit. Tapi walaupun prasasti itu agak pendek dan mengandungi teks-teks keagamaan. Itu satu benda. Walaupun prasasti ini setakat yang kita jumpa sekarang tak dapat memberi banyak maklumat tentang persekitaran politik ataupun sosial masyarakat Melayu pada ketika itu, ia menunjukkan bahawa kepentingan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan dan pusat keagamaan. Ia menunjukkan bahawa pedagang-pedagang India datang dengan jumlah yang besar, mereka membawa prasasti itu. Ya. Jadi ya, dari secara tak langsung dia menekankan kepentingan kawasan di Semenanjung Tanah Melayu sebagai satu pusat perdagangan di rantau Asia Tenggara. So bagaimana? Kejap. Kenapa? Oh shit. What? Terlalu kuat doh. Sir? Kalau kita ulang balik boleh tak semua? Okey kan? Serius. Itu okey, itu biasa. Recording tu biasa. Recording video. I need water. Okey. So, kalau ada ke bahasa khas yang perlu dipelajari untuk sejarah-sejarah Nusantara? Bahasa Melayu kuno. Okey. Ya, dan bahasa itu saya dah belajar dah. Ya. Okey. Ya. Right. So dengan bahasa Sanskrit ni, apakah perkataan yang paling sesuai untuk menggambarkan situasi politik di Malaysia sekarang? Ya, okey. Saya rasa perkataannya sesuai. Astavyastata Oh, maksudnya tu. kucakaci. Wah. Sangat tepat. Okey, nak tanya, berapa orang ya di Malaysia yang boleh berbahasa Sanskrit? Saya rasa agak sukar tu saya cakap ya, sebab saya belum jumpa lagi. Mungkin kita ada pengkaji bahasa Sanskrit di vihara-vihara agama Buddha. Tapi saya masih belum dengar siapa yang mengkaji Melayu khusus ini. Saya belum dengar lagi. Walaupun dekat USM, Masih universiti di Malaysia. USM setahu saya masih belum ada. Dan UCLA saya masih belum dengar. Kalau ada saya tahu. Oh, okey. Ya. So, apa yang membuat Nasha nak belajar bahasa Sanskrit? Okey, sebab bidang saya ni bukan bahasa Sanskrit. Saya mengkaji epigrafi. Epigrafi tu mengkaji tulisan-tulisan lama. Okey. Di Malaysia kita masih belum latih mana-mana pengkaji epigrafi lagi. Dan di Asia Tenggara khususnya kita mula menemui banyak prasasti
Dan kita perlukan seorang pengkaji yang berkursus dalam bidang ini, dan USM buat keputusan untuk hantar saya untuk belajar Melayu di Pakistan. Okey. So bahasa Sanskrit ni selain bahasa Inggeris, bahasa Melayu berguna tak untuk apa-apa nak ngorak awet lah? Mungkin benda ni berguna untuk mengarang awet 1000 tahun dulu. Betul juga. Okey, terima kasih Nasha. Jumpa di Festival Ajarani. Terima kasih. Terima kasih.